Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. InsyaAllah pada malam ini kita teruskan bacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fi Al-Masaili Al-Mufidah. Jadi kita dah sampai pada muka surat 172, iaitu perbahasan tentang perkara-perkara yang diharamkan bila mana seseorang tu berhadas. Jadi Syekh sebut sini allazi yahrumu bil hadas, perkara-perkara yang diharamkan bila mana seseorang tu berhadas. Mula-mula dibincangkan dulu apa itu makna al-hadas. Disebut dalam kitab kita ni, al-hadatsu huwa amrun i'tibariyun yaqumu bil badani yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhkhisa. Hadas ialah satu perkara yang i'tibari. I'tibari kat sini maknanya satu perkara yang diambil i'tibar, yang dianggap oleh syarak benda tu ada pada badan kita. Kalau hadas kecil, maka perkara tu ada pada muka, tangan, kepala, kaki. Kalau hadas besar, maka perkara itu ada pada seluruh badan. Itu makna al-hadas. Jadi makna al-hadas ialah huwa amrun i'tibariyun yaqumu bil badan. Satu perkara yang diiktibar oleh syarak, ada perkara tersebut pada badan. Sama ada sebahagian badan kalau berhadas kecil, ataupun seluruh badan kalau berhadas besar. Yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhis. Yang mana hadas itu menghalang daripada sahnya sembahyang bila mana tidak ada keringanan daripada syarak. Dengan makna, jika di sana ada keringanan daripada syarak, maka seseorang tu boleh sahaja solat dalam keadaan badan berhadas tapi solatnya sah. Contoh, seseorang tu faqidu at-tahurain, dipenjarakan kemudian tidak ada wuduk sebab tidak ada air. Dalam masa yang sama tidak ada tayamum disebabkan tak ada debu dalam penjara tu. Walaupun begitu, kewajipan salat wajib dan kekal kena dilaksanakan lah. Jadi kawan tu salat lah, wuduk tak ada, tayamum pun tak ada, boleh. Maka ketika itu kita sebut salatnya sah. Salat yang dia buat tu tanpa wuduk dan tayamum sah. Sebab apa sah? Sebab di sana ada murakhis, ada keringanan daripada syarak, ada rukhsah daripada syarak, maka sembahyangnya sah. Jadi al-hadas satu perkara yang diiktibar oleh syarak ada pada badan, menghalang daripada sahnya sembahyang bila mana tidak ada rukhsah, bila mana tidak ada keringanan daripada syarak. Kalau ada, maka sembahyang sah, tidak ada masalah. Wa huwa sunan, hadas ada dua. Pertama, hadasun asghar, hadas kecil. Wa huwa ma aujabal wudu, perkara-perkara yang mewajibkan wudu, itu kita panggil hadas kecil. Contoh sentuh kemaluan, kencing, berak, itu hadas kecil. Nombor dua, hadasun akbar, wa huwa ma aujabal ghusla, hadas besar, iaitu perkara-perkara yang mewajibkan mandi, keluar air mani, tak bersetubuh, itu kita panggil hadas besar. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi kita panggil hadas besar. Dalam ta'liq nota kaki tu, Syekh Hasan Al-Kaf bawa taksim yang lain oleh sebahagian ulama. Wa ba'duhum yaqulu bi taqsimin akhara lil hadathi wa huwa salasah. Sebahagian ulama membahagikan hadas kepada tiga. Hadathun asgharu wa huwa alladhi yahrumu alaihi arba'atu asya' wa huwa al-muhdits bi ahadi nawaqidi al-wudu'il arba'ah. Pertama, hadas kecil, iaitu hadas yang menyebabkan seseorang itu haram padanya empat perkara. Yakni bila mana seseorang itu berhadas disebabkan salah satu daripada perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi bila kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk, maka itu dipanggil hadas asghar. Yang kedua ialah hadas awsat, hadas pertengahan. Wa huwa alladhi yahrumu alaihi sittatu asya', iaitu
sesuatu yang mengharamkan ke atas seseorang itu 6 perkara. Wahwal junub. Junub maksudnya junub kat sini. Dengan cara bi khurujil mani awil ilash awil wiladah. Sama ada dengan keluar air mani ataupun dengan berlakunya ilash persetubuhan ataupun dengan beranak. Jadi bila berlaku 3 benda tu, keluar air mani ataupun jima' ataupun beranak, itu kita panggil hadas awsat. Sebab dia sebab bila berlaku perkara tu haram ke atas seseorang tu 6 perkara. 6 perkara. Yang ketiga kita sebut hadas akbar. Hadas akbar. Wa huwa alladhi yahrumu alaihi 'asharatu asya'. Hadas besar, jadi hadas kecil, hadas sederhana, hadas besar. Yakni huwa alladhi yahrumu alaihi 'asharatu asya', iaitu satu perkara yang diharamkan ke atas seseorang itu 10 perkara. Itu hadas besar. Wahyal haid wan nufasa, iaitu orang yang haid ataupun nifas. Itu sebahagian pembahagian lah. Hadas kecil, hadas sederhana, hadas besar. Malah ada juga ulama yang membahagikan hadas ni sampai 4. Jadi dalam nota atas tu, dalam nas atas tu disebut hadas ada 2, ada kecil, ada besar. Bawah tu tak, sebagian ulama kata hadas ada 3, hadas kecil, hadas sederhana, hadas besar. Tak, ulama yang lain menambah, dia kata hadasnya ada 4, bukan 3. 4 tu lagu mana boleh jadi 4 tu? Yang pertama hadasun asghar wa yakunu bintihai muddatil mashi anil khuf. Hadas asghar, nak terjemah apa hadas asghar? Hadas yang sangat kecil, gitu. Sebab lepas ni ada hadasun saghir, hadas yang kecil. Jadi hadas asghar ini hadas yang sangat kecil ataupun sangat kecil, gua nak terjemah tak, akan berlaku bila mana seseorang tu tamat tempoh menyapu atas khuf. Contoh sekarang ni saya sapu khuf. Tak, kalau saya sedang bermukim, maka saya boleh sapu sehari semalam. Bila habis tempoh tu, tak, saya dianggap sebagai seorang yang berhadas. Hadas apa? Hadas untuk menyapu khuf. Maka kita panggil hadas asghar. Sebab apa? Semula hadasun asghar wa yakunu bintihai muddatil masyi anil khuf. Yang pertama hadas asghar, iaitu berlaku bila mana berakhirnya tempoh menyapu di atas khuf. Tu. Yang kedua hadasun saghir, hadas kecil. Wa yakunu bi ahadi nawaqidil wudu. Bila mana berlaku salah satu perkara yang membatalkan wudu, hadas kecil namanya hadasun saghir. Yang ketiga hadasun kabir. Wa yakunu bil janabah. Bila berlaku janabah dan keluar air mani, setubuh ataupun beranak, kita sebut hadasun kabir. Ada yang keempat hadasun akbar, iaitu bila mana berlakunya haid dan nifas. Itu pembahagian yang ketiga lah. Khair insya-Allah. Kemudian di atas tu Maulana Syekh sebut allazi yahrumu bil hadathi wal janabati wal haidhi arba'atun. Perkara yang haram disebabkan hadas, disebabkan junub, disebabkan haid ada 4. Pertama as-salah, sembahyang. Jadi sama ada seseorang tu berhadas kecil ataupun berjunub dengan keluar air mani, setubuh ataupun beranak, ataupun haid, termasuklah nifas lah. Haram dengan benda-benda lagu ni 4 perkara. Ni yang perkara yang berkongsi. Perkara yang haram berkongsi pada 4 benda ni, ataupun 3 benda sini. Yang pertama as-salah, sembahyang. Fardan wa naflan wa kadzalika nahus salah wa huwa arba'atun sujudut tilawah wa sujudus syukri wa khutbatul jumu'ah wa salatul janazah. Pertama sembahyang. Sama ada sembahyang fardu ataupun sunat. Begitu juga adik-beradik sembahyang. Iaitu 4 perkara: sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumaat, solat jenazah. Ini adik-beradik sembahyang. Haram juga ke atas apa? Ke atas mereka yang berhadas kecil ataupun berjunub ataupun haid ataupun nifas. Naam, satu. Yang kedua at-tawaf fardan wa nafla li'annahu bimanzilatis salah. Yang kedua tawaf haram juga, sama ada tawaf fardu ataupun sunat. Tu. Tak kisahlah tawaf qudum, tawaf wada', tawaf ifadah dan sebagainya, semua itu haram. Kerana tawaf-tawaf ini
bimanzilatis salah, dia tu duduk martabat sembahyang, seperti sembahyang Nabi sebut. Tak, cuma sembahyang ni tak boleh kecek, cuma tawaf tak boleh kecek, silap. Cuma sembahyang tak boleh kecek bukan. Berbeza dengan tawaf. Itu pun Nabi sebut, kalau nak bercakap dalam tawaf, cakaplah benda-benda yang baik, jangan cakap benda yang ikut dam, benda koksib. Boleh. Tu jadi haram juga tawaf. Yang ketiga ialah massu al-mushaf, menyentuh Quran. Apa maksud mushaf kat sini? Al-muradu bil mushafi ma kutiba fihi Qur'anun walau ba'da ayatin biqasd ad-dirasah at-tilawah. Maksud mushaf kat sini ialah setiap perkara yang ditulis padanya Quran walaupun sebahagian ayat, dan ditulis itu pula dengan niat untuk dibaca, untuk dipelajari, dibaca. Faham tak? Jadi apa-apa benda yang kita tulis atasnya Quran, tujuan kita baca dan belajar, maka itu kita sebut Al-Quran. Maka haramlah sentuh bila mana tidak ada wudu, ataupun berjunub, ataupun haid. Faham tak? Ini Quran contoh tak? Haram sentuh. Sebab apa? Ditulis untuk dipelajari, dibaca. Sebahagian orang Afrika dia ada lauh, papan tu dia tulis wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tulis tu kira apa? Nak baca, nak apa? Quran nama dia. Haram sentuh ayat tu tanpa wudu. Tak, sebahagian masjid dia tulis alif lam tanzil tu, surah as-sajdah dekat dinding depan tu imam. Kira apa tu? Tulis tu untuk baca pagi Jumaat, tu imam lupa boleh tengok depan. Maka itu namanya Al-Quran. Haram disentuh tanpa wudu. Dinding memang dinding, tapi dianggap sebagai Quran dah. Sebab apa? Ditulis untuk tujuan dibaca. Tak, berbeza kalau ditulis bukan untuk tujuan dibaca, tapi dia ambil berkat semata. Contoh ayat-ayat Quran yang kita beli tampal kat dinding apa semua tu, yang tu ditulis dan digantung untuk ambil berkat lah, bukan dibaca. Yang tu tidak ada masalah untuk kita apa? Sentuh tanpa wudu. Boleh. Okey, orang tanya Ustaz Yasin, Ustaz Yasin tu ayat Yasin saja, tak ada surah lain, Yasin semata. Okey, kita tanya dia balik, tulis Yasin dalam buku Yasin tu, tujuannya apa? Untuk dibaca kan Quran tu, walaupun sebahagian ayat, malah tu satu surah tu, bukan sebahagian kecil, tak satu surah. Haram disentuh tanpa wudu. Tu boleh. Tu dia. Nah, malah kalau kertas, contohlah kita nak ngapai surah Al-Falaq atau Al-Alaq, kita tulis dekat atas selai kertas. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan baca, menghafal. Maka haram bawa tanpa wudu, walaupun selai kertas. Haram pegang tanpa wudu. Nah, jadi al-mushaf ialah ma kutiba fihi Qur'anun walau ba'da ayah biqasdi dirasah ayat tilawah. Maksud mushaf, masuk Quran ialah setiap perkara yang ditulis padanya Al-Quran walaupun sebahagian ayat dengan tujuan untuk dibaca, dipelajari. Tu dia. Boleh tak? Nah. Kemudian yang keempat disebut sini hamlul mushaf. Haram juga ke atas orang yang berhadas kecil, ada besar dan haid, bawa Al-Quran. Okay, sebelum tu mengenai sentuh Quran tak dia? Contohlah kita sebut ni Quran. Boleh tak? Ni Quran lah. Haram sentuh kulit. Satu dah. Lepas tu muka depan ni tak ada ayat lagi, haram sentuh. Muka sayap kedua. Ni contoh kosong sini, haram sentuh. Lepas tu ni Quran ni atas ni mana ada benda kosong, haram sentuh tanpa wudu, ataupun sedang berjunub, ataupun sedang nifas. Antara ayat dengan ayat tengah tu ada kosong tak sini, haram juga sentuh. Boleh. Sebab apa haram tu? Ta'ziman li sya'nil Quran, kita nak besarkan dan mengagungkan Al-Quran. Jadi kena ada wudu. Kalau berhadas besar kena mandi dulu dan kena ada wudu jugalah.
Nombor 4, hamlul mushaf, bawa Quran. Bawa tu gini haram. Sebab apa? Bila bawa angkat gini, tak, dia bukan sekadar bawa, sentuh lagi. Ada dua double lah perkara yang menyebabkan benda tu haram. Kalau sentuh saja tanpa bawa dah haram, masalah lagi kalau kita bawa. Sebab bila bawa padanya ada sentuhan, lebih-lebih lagi dah dikatakan haram. Syekh sebut sini, la yajuzu hamluhu lil balighi illa idza kana ma'al mata'. Tidak boleh bawa Al-Quran bagi orang yang dah baligh. Ada pun budak kecil, nanti kita bincang. Melainkan kalau bawa sekali dengan barang. Fa fihi arba'u halat, padanya ada 4 keadaan dan situation. Yang pertama, taratan yaqsidul mushafa faqat fala yajuz. Pertama, orang tu bawa beg, contoh beg ni. Ni beg. Dalamnya ada Quran. Dia bawa beg tu tujuan apa? Dia tak ada wuduk ni ataupun berjunub. Tujuan nak bawa Quran, haram bawa gitu. Faham tak? Kalau nak bawa Quran semata. Ataupun yang nombor 2, tarata yaqsidul mata'a faqat fayajuz. Ataupun dia bawa tu tak, dalam ni memang ada Quran, dalam masa yang sama ada benda lain. Tak, bila dia bawa tu, niat dia nak bawa benda lain tu semata, Quran tu tabi' pengikut, maka halal, tak ada masalah. Yang ketiga, tarata yaqsiduhuma. Ni khilaf. Kalau dia niat dua-dua, kita tanya awang, mau bawa beg ni dalam tu ada Quran tu, dalam tu pun ada buku lain, nahwu, sarah, mantik, balaghah, apa bagai tu. Tak, mu nak bawa hak mana ni, mu niat hak mana se? Kawan tu jawab, aku niat dua-dua, Quran pun aku nak bawa, buku-buku lain pun memang aku nak bawa, ada kelas hari ni kena bawa. Maka di sisi Imam Ibnu Hajar, fala yajuz, tak boleh dia bawa kalau dia niat dua-dua. Boleh, sebagaimana dalam Tuhfah. Khilaf al-Ramli, berbeza dengan Imam Ramli. Imam Ramli sebut kalau niat dua-dua boleh lagi bawa. Nombor 4, taratan la yaqsidu ahadahuma ay atlaq. Yang keempat, tak niat apa-apa. Kita tanya, awang mu niat bawa Quran ke bawa kitab? Aku tak tahu niat benda. Aku pakai ambil beg tu pergi sekolah, tak tahu ada benda dalam, tak tahu. Tak, sedangkan dalam tu ada apa? Ada kitab, ada pen, ada pensil, ada buku, ada macam-macam. Jadi bila mana dia atlaq, tak niat nak bawa hak mana se, kita sebut fala yajuzu kadzalika inda Ibnu Hajar di khilaf al-Ramli. Juga tidak boleh di sisi Imam Ibnu Hajar, berbeza dengan Imam Ramli. Mudah bahasanya gini, kalau seseorang tu niat nak bawa Quran semata, ada barang lain dalam ni, tapi niat dia bawa beg ni, bawa Quran dalam tu semata, tak ada wuduk ni ataupun berjunub, hukumnya tak boleh secara ittifaq antara Ibnu Hajar dan Ramli. Yang kedua, kalau niat nak bawa barang saja, yang tu boleh secara ittifaq, sepakat. Yang ketiga, niat dua-dua, Quran pun nak bawa, buku pun nak bawa. Tak, ketika itu kita sebut tak boleh di sisi Imam Ibnu Hajar, boleh di sisi Imam Ramli. Yang keempat, tak niat apa-apa, juga sama, tak boleh di sisi Imam Ibnu Hajar, boleh di sisi Imam Ramli. Bila khilaf Ibnu Hajar, Imam Ramli, nak ambil hak mana se, ikut mung lah. Nah, masailu fi mashi al-mushafi wa hamlih. Masalah-masalah yang berkait dengan sentuh Quran dan bawa Quran. Ini penting ni. Ada berapa butir masalahnya? Ada 7 butir. Nak baca sikit habis set sebelah ni nanti natuk mata. Yajuzu hamlul mushafi wa massuhu lis-sabiy al-mumayyiz lid-dirasati faqat inda Ibn Hajar wa Ramli, wa yajuzu inda makhramah walau li ghairi ad-dirasah. Di masalah pertama yang dibawa ialah harus membawa Al-Quran dan menyentuh Al-Quran bagi budak kecil yang dah mumayyiz, untuk tujuan belajar. Tu syarat dia apa? Nak bawa Quran, sentuh Quran harus. Siapa? Harus ke atas orang yang berjunub, harus ke atas budak kecil, tapi dengan syarat mumayyiz. Mumayyiz ni mana reti lah. Boleh kencing, berok sendiri, boleh beza kanan dengan kiri, boleh beza batu dengan buah tamar hak hitam, boleh beza benda-benda lagu tu. Asas tu dia reti. Seredik dah lah, tak bodoh teruk. Faham tak? Budak darjah 2, darjah 1, faham dah benda-benda lagu ni. Mumayyiz, malah mungkin budak 6 tahun, 5 tahun dah reti lah. Jadi budak yang mumayyiz ni walaupun hadas kecil, walaupun berjunub, macam mana berlaku junub, dia kahwin awal dia setubuh junub,
Tak. Jadi walaupun hadas kecil, walaupun berjunub, kita sebut boleh bawa Quran, tapi tujuannya mesti nak mengaji, nak belajar, nak baca. Boleh di sisi Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Tapi tujuannya apa? Lidirasah, litilawah. Mana petang-petang tu kita panggil kakak ambil Quran ngaji, dia tak ada wuduk, dia ambil Quran, tak ada masalah. Tak, berjunub pun boleh. Yang penting dia mumayyiz. Tapi tujuannya untuk dia bacalah. Bukan untuk kita baca. Kalau kita nak mengaji, kita suruh dia ambil Quran untuk kita, tak boleh. Sebab apa? Bukan dia nak baca, kita nak baca. Itu tak boleh. Ini mesti dia nak belajar. Cumanya di sisi Imam Ba Makhramah, walau li ghairi dirasah. Imam Ba Makhramah sebut walaupun bukan untuk tujuan belajar, bukan tujuan membaca. Tak. Zahir fahamnya kalau kita suruh dia ambil Quran bagi kita, bukan untuk dia baca, tak, kita nak baca, kita suruh dia ambil. Tak, dia tak ada wuduk. Dia ada wuduk tapi malas nak pergi ambil, juga boleh. Juga boleh di sisi Imam Ba Makhramah. Adapun di sisi Imam Ramli, Imam Ibn Hajar tidak dibenarkan. Nah. Okey, nombor 2, jildul mushafi la yajuzu massuhu wa la hamluhu illa idza qata'at nisbatuhu anil mushafi bi an istu'mila fi kitabin akhar. Okey, kulit Quran ya. Kulit Quran bila cabut. Tak, boleh tak kita sentuh? Kita angkat, bawa, tanggung, tak boleh. Melainkan kalau dah terputus nisbah dia kepada Al-Quran. Tu maknanya kulit ni kita ambil, kita buat kulit kepada kitab nahwu, maka orang panggil kulit kitab nahwu. Ataupun kita buat kulit kepada kitab saraf, maka orang panggil kulit kitab saraf. Waktu tu hilang dah nisbah kulit Quran. Orang tak panggil kulit Quran, orang panggil kulit kitab nahwu, kulit kitab fiqh, kulit kitab balaghah. Maka boleh ya sentuh. Tapi kalau terpisah saja, nisbah tu masih ada, kita panggil kulit Quran lagi, haram sentuh, haram juga kita bawa. Boleh walaupun dah terpisah daripada Al-Quran. 3. Lau jullidal mushafu ma'a ghairihi fayahrumu massuhu min jami'i jihati inda Ibn Hajarin wa min jihadil mushafi inda Ramli wa jawaza Ba Makhramah massahu min jami'il jihad. Ini masalah kalau Quran kita jilidkan dengan benda lain. Contoh ni Quran. Tak. Ni kitab. Kita jilidkan sekali tepi ni. Jadi boleh sentuh tak Quran ni? Maka di sisi Imam Ibn Hajar sebut haram belaka. Awak sentuh daripada atas sini haram, awak sentuh sini haram, tepi ni haram, haram belaka. Semua jihad, semua arah haram. Boleh. Adapun di sisi Imam Ramli haram, cuma haram belah bahagian Quran ni. Tak, bahagian bawah ni tak ada masalah sebab bukan Quran. Imam Ba Makhramah lagi mudah, boleh belaka. Awak sentuh bahagian atas boleh, bahagian bawah pun boleh. Seolah-olah bila dia gabung Quran tu bukan Quran dah. Seolah gitulah. Sebab boleh sentuh atas, bawah, tepi, belakang, kiri, kanan. Boleh jadi masalah khilaf lah. Nombor 4 pula, yajuzu lil muhdisi an yahmila al-Qur'ana lid-darurati idza lam yatamakkan min at-tayammumi ka'an khafa alayhi min al-ihraq aw min al-ihtiraq aw al-ihana bal yajibu alayhi dhalik. Harus bagi orang yang berhadas untuk bawa Quran kerana darurah. Kalau tak sempat nak bertayamum lah. Tak, contoh dia bimbang Quran tu terbakar, nak tayamum pergi cari debu dulu, nak dah hancur lebur dulu Quran tu, hampir-hampir jatuh dalam api dah, maka boleh ambil walaupun tak ada wuduk. Ataupun bimbang dihinakan oleh orang kafir dan sebagainya, maka boleh kita ambil walaupun tak berwuduk. Boleh. Boleh tak sebut orang kafir ni? Risau, takut. Ekstrim je. Nombor 5. Idza kana Qur'anun wa tafsirun fi kitabin wahid fayajuzu massuhu wa hamluhu idza kanat huruf at-tafsir akthara min huruf al-Qur'an. Wa amma idza kanat tusawih aw aqalla minhu fayahrumu al-mass wal haml. Jadi nombor 5 saya sebut sini, kalau Quran itu kalau Quran dan tafsir tu pada satu kitab yang sama, mana kitab tafsir lah, dalam tu ada ayat Quran, dalam tu ada tafsir,
fayajuzu massuhu wa hamluhu idza kanat huruf tafsir aktsara min huruf al-Quran. Maka harus sentuh dan harus juga bawa kalau huruf tafsir lebih banyak daripada huruf Quran. Kita faham kalau ada saya sebut. Wa amma idza kanat tusawih aw aqalla minhu fayahrumul massu wal haml. Adapun kalau sama huruf Quran dan huruf tafsir sama, ataupun huruf Quran tu lebih banyak daripada huruf tafsir, maka hukumnya haram sentuh dan bawa. Boleh. Jadi kita ada kitab tafsir. Dalam kitab tafsir tu adalah ayat Qurannya. Tafsir Baghawi ke tafsir apa? Faham tak? Jadi tengok kalau ayat Quran, kalau ayat huruf tafsir lebih banyak daripada huruf Al-Quran, maka boleh sentuh dan boleh pegang. Bawa boleh, sentuh boleh. Kalau sama banyak huruf tafsir dengan huruf Quran sama banyak, ataupun huruf Quran lebih banyak, maka haram sentuh dan haram bawa. Okey. Huruf Quran tu pula kita ambil iktibar dengan yang tertulis dalam mushaf ataupun yang disebut oleh mulut. Tak? Kadang-kadang bendanya tak disebut oleh mulut tapi ada dalam mushaf. Tak? Maka kita ambil ibrah sebenarnya ialah dengan bihurufil Quran al-marsumah, yang ditulis. Tak? Yang ditulis dalam Quran itu, walaupun mungkin tak baca, bila baca tu benda tu tak terzahir pun. Tak? Tidak ada, tidak dizahirkan, tidak disebut. Maka kita sebut kira juga huruf tu. Sebab apa? Ditulis pada Al-Quran. Boleh? Okey. Gitu. Boleh? Jadi bila huruf Quran yang tertulis dalam mushaf lebih sedikit daripada tafsir, maknanya tafsir lebih banyak, maka bolehlah kita sentuh dan bawa. Nombor 6, yajuzu lil muhdisi qalbu waraqil mushafi bi'udin la biyadihi fayahrumu walau laffa 'alaiha khirqah. Harus bagi orang yang berhadas untuk belik Quran dengan kayu. Kayu ni bukan mesti kayu lah. Contohnya ni bukan seokok ni. Tak. Contoh. Jadi kita buat gini lah. Boleh tak? Maka dibenarkan tanpa wuduk, tak ada masalah. Dalam kitab Busyara Karim dia sebut, Imam Qurdi mengatakan yadhharu min kalamihim, terzahir daripada kalam para fuqaha, anna al-waraqata al-musbata fihi la yadurru qalbuha bi nahwi al-'udi mutlaqa. Maknanya Quran yang kertas-kertas dia tu tersabit, melekat molek sini lah. Maka kat situ tidak ada masalah kalau kita buat gini lah. Faham tak? Ni Quran. Ya, ini kita punya kayu. Dia nampak macam menanggung, tak ada masalah kalau kertas tu lekat molek sini. Wa ghairul musbatati la yadurru qalbuha illa in fasalat 'anil 'ud 'anil mushaf. Tapi kalau kertas tu tidak melekat molek, mana selai-selai, dia terlerai, maka juga tidak ada masalah kita belek dengan kayu ataupun dengan apa-apalah. Illa in fasalat 'anil 'ud, melainkan kalau surat tu terpisah dan duduk atas 'ud, di atas kayu, yang tu tidak boleh. Tu. Okey, jadi hari ini tidak ada masalah. Sebab apa? Sebabnya melekat belaka ni. Tak, jarang-jarang kita baca Quran yang dah terlerai. Jadi boleh lah kita buka Quran tu dengan kayu. Adapun dengan tangan tidak dibenarkan, malah haram walaupun kita lapik tangan kita. Kita lapik gini Jadi kita pun buka Quran, haram. Walaupun pelapik tu tebal, gunakan tuala ke, lapik tangan baru kita buka Quran, haram tanpa wuduk. Mentah lagi kalau junub dan sebagainya, haid, nifas. Nombor 7, yahrumu mashu wa hamlu ilaqatil mushaf aw kharitatih aw sunduqih idza kana fihima mushafun wa qad u'idda lahu wa illa fayajuz. Ini masalah sentuh dan bawa ilaqah al-mushaf ataupun kharitah. Kharitah ni
kepada nama ginilah bekas gini lah. Ni dibuat daripada kulit, dalam tu letak Quran. Ataupun sunduk ni bekas kotak, sebagian tempat dia ada jual kotak untuk letak Quran. Jadi haram kita sentuh kotak tu, Quran duduk dalam ni. Haram juga kita sentuh ni bekas ni, haram ni sentuh ni. Bila tu? Kalau cukup 2 syarat. Pertama, memang beg ni, kharitah ini dibuat untuk Quran, khusus untuk Quran. Dalam masa yang sama Quran duduk dalam. Itu syarat. Kotak contoh ni kotak tak, tapi bukan gini lah. Dalam ni Quran, maka haram sentuh kotak ni. Bila kotak ni memang untuk Quran dan Quran duduk dalam. Gugur satu syarat tak haram. Maknanya apa? Gugur satu syarat. Bekas ni, contoh beg ni bukan beg untuk Quran, beg untuk letak macam-macam, tapi jangan-jangan letak Quran contoh. Maka boleh sentuh walaupun Quran duduk dalam. Faham tak? Faham tu? Begitu juga kalau kotak tadilah, Quran tak ada kat dalam, kotak tu sekejap letak Quran, sekejap letak tu, sekejap letak ni, maka tidak ada masalah kita sentuh walaupun Quran duduk dalam. Sebab apa? Sebab gugur syarat. Satu syarat apa dia? Benda tu bukan untuk Quran semata, malah disediakan untuk benda-benda lain sekali. Letak Quran, letak tu, letak ni tak. Ataupun memang khusus beli untuk Quran, cumanya Quran tak ada di dalam, Quran kita buat keluar dah, maka boleh juga sentuh sebab Quran tidak ada di dalam. Jadi mesti cukup 2 syarat bahawa haram. Pertama, tempat itu memang disediakan untuk Quran, tak sama ada kita buat sendiri, kita beli ikutlah. Yang kedua, Quran mesti duduk di dalam. Nah, okey, selesai kat situ tak? Cukup lah. Nanti insyaAllah kita baca pula perkara-perkara yang diharamkan disebabkan junub dan haid ma'an. Tadi kita baca 4 perkara yang diharamkan disebabkan hadas, junub dan juga haid. Ada 4: sembahyang, tawaf, satu Quran, bawa Quran. Nanti kita akan bincang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang berjunub dan haid, dan seterusnya perkara yang diharamkan bagi orang yang haid dan juga nifas sahaja. Ada 4 juga. Wallahu a'lam. InsyaAllah bila-bila free kita bacalah, insyaAllah. Tak tentu masa kan? Saya rasa nak baca, saya baca. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.